Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih pada hadis yang ke-10 muka surat 34. Yang mana perbincangan ini masih lagi berkait dengan siwak, yakni membersihkan ruangan mulut, ataupun dalam bahasa lebih mudah maknanya bersugi ataupun gosok gigi. Fasal yang ketiga, hadis yang ke-10. An Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala urani fil manam atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulan ahaduhuma akbaru min al-akhar fanawaltu as-siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat dalam mimpi saya menggosok gigi dengan siwak. Saya melihat di dalam mimpi dia lah, bahawa saya menggosok gigi dengan siwak. Kemudian dua orang datang kepada saya dengan salah seorang lebih tua dari seorang lagi. Maka saya pun memberikan kayu siwak kepada yang lebih muda. Lalu dikatakan kepada saya, berikan kepada yang tua. Saya pun memberikannya kepada yang lebih tua. Ini hadis yang ke-10. Baik, hadis di atas sebagaimana terdapat di dalam Sahih Muslim menyebutkan di dalam mimpi, yang menunjukkan peristiwa tersebut berlaku di dalam mimpi. Di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan dengan jelas peristiwa ini berlaku di dalam mimpi, itu tidak disebut. Tapi dalam Muslim jelas, lebih jelas lagi daripada yang terdapat dalam Mishkat ini. Tetapi seolah-olah menunjukkan di dalamnya berdasarkan lafaz saya melihat saya, maka ia juga merujuk kepada dalam mimpi lah. Baik, di dalam riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi tidak disebutkan di dalam mimpi. Lafaz riwayat tersebut berbunyi begini. Anna Ibn Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastannu fa'ata akbarul qaum wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir. Sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok gigi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada yang paling tua dari kalangan kaum itu. Seraya bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam
menyuruh aku supaya mendahulukan yang lebih tua. Baik. Jadi kalau kita perhatikan daripada syarah ini, kes ini berlaku sama ada dua lah. Ada yang menyebutkan kes ini berlaku dalam mimpi, ada juga yang menyebutkan tidak dalam mimpi. Begitu. Misalnya riwayat Ibnu Umar ni mana tidak dalam mimpi, tapi kes ni kes sama. Kes sama. Jadi bagaimana tu nak menyelesaikan masalah ini? Jadi dalam mimpi ke sebenarnya ataupun di luar mimpi? Baik. Jadi riwayat Ibnu Umar ni menunjukkan bahawa peristiwa tersebut berlaku pada ketika sedar, ketika yaqazah itu, bukan ketika alam mimpi itu. Di sinilah para ulama, oleh kerana kedua-dua hadis ini adalah hadis yang sahih, maka para ulama menghimpunkan ataupun kita kata jamaklah ataupun mengkompromikan hadis ini, di mana riwayat yang menyebutkan bahawa peristiwa yang berlaku pada ketika sedar adalah selepas baginda melihatnya di dalam mimpi. Lalu baginda menyebutkan suruhan Jibril berdasarkan wahyu sebelum yang dilihat di dalam mimpi. Jadi mana kedua-dua kisah ini benar semuanya. Tu, seperti mana disebut di sinilah. Jadi mula-mulanya perkara ini berlaku di dalam mimpi lah. Tu. Kemudian selepas Nabi sedar, selepas daripada itu. Jadi tidak disebut mana selepas sedar, maknanya di hari yang lain. Mengikut riwayat Ibnu Umar. Jadi sebenarnya riwayat Ibnu Umar ni sebenarnya hasil daripada pendidikan yang Nabi dapat dalam mimpi itu. Yang mana dalam mimpi itu bila Nabi bagi kepada seorang yang lebih muda, maka Jibril menegur Nabi. Bahkan Jibril kata bagilah kepada yang lebih senior tu, yang lebih tua tu, maka Nabi pun bagi. Itu sebagai apa kita kata takrim, memuliakan orang yang lebih berumur. Kesan daripada itu bila berlaku pula di luar dalam keadaan yaqazah, maka Nabi buat begitulah. Sebab tu Nabi kata dalam riwayat Ibnu Umar ni, saya buat begini ni kerana Jibril suruh saya buat. Jadi hak Jibril suruh dia buat tu supaya diberikan kepada yang lebih berumur, yang lebih tua tu, itu dalam mimpi. Itu yang dimaksudkan. Jadi bila kita sebut begitu, maknanya kedua-dua hadis ini tidak bercanggah. Dan itulah sebenarnya kaedah. Bila hadis itu sahih kedua-duanya, kita kena tengok hadis itu dalam konteks yang berbeza lah. Itu maksudnya. Tak apalah. Zahir hadis ini menunjukkan kedua-dua lelaki itu berada di satu arah, sama ada di sebelah hadapan, kanan atau kiri. Mulla Aliul Qari berkata, itulah yang sesuainya. Maka Nabi SAW mendahulukan yang paling hampir, lalu diperintahkan supaya mendahulukan yang lebih tua. Ia tidak bercanggah dengan hadis Ibnu Abbas atau A'rabi tentang Nabi SAW mendahulukannya berbanding dengan yang lebih tua, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu dan lain-lain, ketika memberikan minum susu dari bekasnya, kerana ia berada di sebelah kanan sedangkan mereka berada di sebelah kiri. Jadi perkara ini bukan secara mutlak lah, walaupun dalam riwayat yang kita baca ni daripada Ibnu Umar juga, kedua-duanya riwayat daripada Ibnu Umar, ada yang menyebutkan perkara ini berlaku dalam mimpi, ada yang mengatakan perkara ini berlaku dalam keadaan sedar, keadaan yaqazah. Jadi sebenarnya dia tidak bercanggah. Baik. Jadi kalau kita perhati kedua hadis ini, sama ada dalam mimpi ke ataupun di luar mimpi, dia yang penekanan yang diberikan adalah dari sudut kita kata seniority lah, kita kata. Mana dari sudut mana lebih tua. Bagi kepada yang itulah. Tetapi kalau dilihat kepada riwayat Ibnu Abbas atau kes yang berlaku kepada orang Arab kampung, ini berkait bila Nabi nak bagi susu lah. Pada waktu tu sahabat-sahabat besar pun ada, Sayyidina Umar pun ada, Sayyidina Bakar pun ada. Tetapi Nabi bagi kepada Ibnu Abbas. Pada Ibnu Abbas tentu dah sahabat kecil. Ibnu Abbas ni sahabat kecil. Tapi kenapa tidak diberi kepada yang lebih kita berumur, yang lebih tua?
Tetapi yang diutamakan Nabi dalam riwayat Ibn Abbas ni adalah yang berada di sebelah kanan. Diberi pada Ibn Abbas susu itu kerana Ibn Abbas berada di sebelah kanan. Mana diutamakan yang kanan. Di situ dia tidak mengambil kira dari segi muda ataupun tua. Tapi yang diambil kira adalah dari sudut kanan. Baik. Jadi sebelum kita baca kenyataan Ibn Battal itu, sedikit ulasanlah berkenaan dengan perbincangan ini. Jadi di sini mana dalam keadaan-keadaan tertentu kita dapati Nabi bila dia nak bagi sesuatu, misalnya susu dari Ibn Abbas ni, dia bagi kepada yang berada di sebelah kanan dia terlebih dahulu, iaitu Ibn Abbas lah. Padahal ada lagi orang lain, misalnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi dia tak bagi. Mana dia bagi pada yang sebelah kanan. Itu dalam riwayat berkait dengan Ibn Abbas itu. Tapi riwayat daripada Ibn Umar ni nampaknya sama ada dalam mimpi ke peristiwa itu berlaku ataupun di luar, yang diutamakan adalah yang lebih tua. Apa maksudnya? Maksudnya perkara ini tidak secara mutlak lah. Mana tidak mesti kena bagi sebelah kanan, tidak mesti. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Jadi kesesuaian itu diambil kira. Itu maksudnya. Mana kita tidak boleh katalah, mana kalau tidak bagi sebelah kanan itu kira tidak beradab, tidak mengikut sunnah. Tidak mesti begitu. Beri kepada yang lebih tua juga, itu termasuk sunnah juga. Termasuk sunnah juga. Sebab takkanlah nak duduk sebelah kanan semuanya. Mana boleh begitu. Mana boleh begitu. Baik, itu maksudnya. Jadi perkara ni, jadi maksudnya isu beri kepada yang lebih tua, beri kepada sebelah kanan, itu isu yang ringan, bukan berat pun sebenarnya. Itu maksudnya. Ibnu Battal berkata, di dalam hadis ini terdapat saranan mendahulukan orang yang lebih berumur di dalam memberikan kayu siwak. Begitu juga sepatutnya mendahulukan yang lebih berumur ketika memberikan makanan, minuman, bercakap, berjalan dan sebagainya sebagai kias kepada siwak di dalam hadis ini. Ini termasuk dalam adab Islam. Al-Muhallab berkata, mendahulukan yang lebih berumur lebih utama di dalam semua perkara selagi tidak berkait dengan susunan duduk. Jika berkait dengannya, maka sunnahnya ialah mendahulukan yang kanan. Itu khilaf. Muhallab kata betul lah. Secara umumnya kita dahulukan yang lebih tua, yang lebih senior lah kita kata, yang lebih berumur, itu sunnah, itu termasuk dalam adab. Tapi kalau kita ambil dari segi kedudukan susunan antara yang kanan dan yang kiri, bagi pandangan Muhallab, yang kiri itu, yang kanan itu lebih utama, seperti riwayat Ibn Abbas. Itu. Tapi kita tengoklah keadaan itu. Tapi kalau mengikut Ibn Battal tu, tapi sebenarnya riwayat Ibn Battal wa Ulasah tu dia tidak bincang berkenaan dengan Ibn Abbas tu. Dia sebutnya kenyataan hadis tu semata-mata. Dua hadis tu menunjukkan kelebihan kita dahulukan orang tua. Sebab tu Muhallab kata itu kalau tidak berkait dengan kiri kanan lah, tak berkait dengan susunan orang yang duduk di sekitar kita. Bila kita nak bagi, dahulukan yang kanan. Itu lebih utama daripada bagi kepada yang lebih senior. Sebenarnya masalah ini kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya dalam kes ni, saya tidak nak bicara secara panjang lebar, ni kes yang berlaku ini dalam kitab, dalam fiqh Syafi'i pun ada sebut. Katakanlah ni dalam kes saf, bila imam akad takbir, mana kanak-kanak masuk, kanak-kanak tu yang belum balik lah, boleh ke tidak dia masuk dalam saf dewasa? Boleh. Ramai ulama dalam mazhab Syafi'i kata boleh, tak ada masalah pun. Bahkan sebab apa? Supaya tidak nampak kita kata kosong sah itu. Baik, sekiranya selepas daripada itu ada orang tua datang, jadi dia nak masuk dalam sah itu, sedangkan sah itu sudah dipenuhi oleh kanak-kanak, boleh ke tidak dia tarik kanak-kanak, letak kanak-kanak di belakang, sedangkan solat telah pun berlaku untuk dia masuk? Tidak boleh. Tidak boleh tu maknanya walaupun itu kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dia kira siapa yang dahulu dah. Sah ni dia kata siapa yang dahulu, dia boleh masuk. Dia tidak kira umur. Kecualilah, ini boleh katakan ulama terima, kecualilah kalau dalam ketika penyusunan saf itu ada kanak-kanak, ada dewasa, itu ulama kata lebih baik kanak-kanak diletak di belakang lah sebelum dilaksanakan salat. Tapi kalau salat sudah berlangsung, tidak boleh ditarik kanak-kanak itu walaupun dia telah mengambil saf bersama dengan dewasa. Itu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i pun dia berbelah bagi berkenaan dengan boleh ataupun tidak kanak-kanak yang belum balik ni berada di celah-celah saf dewasa.
Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Tapi ramai ulama dalam mazhab lain kata tidak jadi masalah. Ada beberapa hadis Nabi yang kita bincang tentang Umamah. Misalnya, jadi banyaklah. Jadi kalau kita pakai begitu sebenarnya lebih mesra. Masjid ni jadi lebih mesra kepada kita kata kanak-kanak. Cumanya atas pandang-pandang kita lah. Kalau anak tu tidak boleh dikawal, tu kita fikir sendirilah. Jangan sampai mereka mengganggu pula orang sudah solat. Tapi asasnya boleh. Asasnya boleh. Supaya tidak berlaku keganjilan. Kalau silap faham jadi berlaku ganjil. Setengah-setengah tempat tu tidak dibenar langsung. Kanak-kanak naik ke atas masjid tu menyebabkan susah lah orang musafir mari. Jadi kena bergila-gila. Tunggu di luar masjid sebab anak-anak tak boleh bawa masuk. Jadi itu satu masalah juga. Sebab tu kita kena lihatlah secara keseluruhan. Baik, tak apalah. Hadis yang ke-11. Jadi kalau kita perhatikan hadis tadi sebenarnya dia menyentuh berkenaan dengan siwak tu lah. Satu perkara lagi di sini tidak disebut. Jadi bagi kayu siwak tu untuk apa? Bagi untuk dia gosok gigi lah. Jadi kayu siwak tu kayu siwak yang mana? Dia begini. Dia kayu siwak ni mana kayu siwak tu kadang-kadang dia panjang sebab itu tak. Kita boleh potong dia tu, patahkan dia bagi pada orang tu. Sebab style dulu kayu siwak ni dia lembut. Tak perlu kita guna tukul lah kata nak lembutkan dia. Cuma kita gigit saja boleh jadi lembut. Jadi kita bagi. Jadi bagi kayu siwak ni biasa sebab dia panjang. Sekarang ni kita kata kalau sejengkal tu mungkin payahlah. Itu maksud. Jangan difaham sebab dalam syarah hadis bukan bermakna Nabi bagi kayu siwak tu kayu siwak Nabi yang Nabi guna, Nabi bagi. Tidak begitu. Tidak begitu. Bukan maksud begitu. Sebab bagi kayu siwak ni untuk dia gunalah. Takkanlah Nabi bagi second hand tu pada dia. Kalau Nabi telah guna, tidak maksud begitu. Tidak maksud mungkin Nabi patahkan dia punya potonglah kayu tu, Nabi bagi kepada dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik, seterusnya hadis yang ke-11. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ja'ani Jibril alaihi salam qattu illa amarani bis-siwak laqad khashitu an uhfiya muqaddama fiyya. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Jibril radhiyallahu an datang kepadaku kecuali dia akan menyuruh aku alaihissalam tu Jibril alaihissalam berdasar pada teks Arab tu kecuali tidaklah Jibril alaihissalam datang kepadaku kecuali dia akan suruh aku menggosok gigi sehingga aku bimbang akan tercabut perbuatan tu. Aku bimbang jadi seolah aku macam cabut gigi aku. Kalau saya terjemah mafhum ni, aku bimbang seolah-olah kok tercabut gigi aku. Nampak penekanan kuat sangat supaya gosok gigi. Setiap kali jumpa suruh gosok gigi. Enggak, kadang-kadang Jibril turun ni beberapa kali. Jadi acap lah gosok gigi. Aku bimbang kok tercabut gigi. Betul ke tidak ni hadis ni? Cuba kita tengok di sini lah. Cuba tengok nota 67 tu. Musnad Ahmad bab hadis Abu Umamah Al-Bahili. Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan Al-Albani menghukum hadis sebagai dhaif jiddan. Sangat dhaif, mana tak boleh nak guna lah. Bila dhaif jiddan tu tak boleh nak guna. Asal makna hadapan mulut muqaddam tu dia asalnya begini ya. Kalau kita tengok dalam syasih ni pun dia buat ni asal muqaddam fiyya tu maknanya aku rasa macam nak tercedera gosi tu. Tercabut gigi makna tercedera sebab muqaddam fiyya ni maknanya bukan makna gigi, gosi asalnya. Asal makna dianya. Tetapi yang dimaksudkan gosi itu gigi sebab tu diterjemah gigi. Ini termasuk dalam kaedah balaghah itlaqul mahal wa iradatul hal. Sebut tempat tapi yang dimaksudkan sesuatu yang berkait dengan tempat itu. Tu. Kalau kata nak pergi kerak, nak pergi apa ni? Yang orang kita kecek kan tak? Dia kata nak pergi apa ni? Cukur kepala. Dia sebut kepala. Enggak, kalau orang tak ada rambut pun ada juga kepala. Tu dia termasuk dalam balaghah tu, cukur kepala tu nak cukur rambut. Nak buang rambut di kepala tu. Bukan kepala dia cukur sebenarnya. Rambut tu ataupun nak pergi kerak. Kita kata nak pergi cukur kepala lah kita kata. Astaga, selembu putuh misalnya tu lebih terang lagi. Lembu putuh. Bukan lembu putuh. Tali putuh.
Tapi orang kita kecil, orang faham. Rengkah ke? Lembu putus. Honga cepat-cepat pergi sebab lembu putus. Kalau lembu putus tak payah honga dah. Dah putus dah. Tapi yang maksud tu tali. Itu biasa tu, kecil tu masuk dalam balarah. Bahasa masing-masing lah. Hak ni pun begitulah juga. Jadi bila sebut an uhfiya muqaddama fiya, itu maksudnya gusi bahagian hadapan. Tapi sebut gusi maksudnya gigi. Sebab tu boleh terjemah tu gigi lah maksudnya. Bukan gosok-gosi. Gosok gigi. Sebut tu bukan apa. Kalau tengok dalam setengah-setengah tu memang dia sebut gusi lah. Tapi kenapa hal lah gitu maksudnya. Nabi SAW bimbang giginya akan tercabut kerana terlalu kerap menggosok gigi, disebabkan pesanan Jibril AS supaya sentiasa menggosok gigi. Namun begitu, status hari ini adalah dhaif dari sudut riwayat kerana seorang perawi dia yang bernama Ali bin Yazid Al-Ahani dan Uthman bin Abil Atikah, dia tu perawi lemah lah, perawi dhaif. Kerana itu ia tidak mampu untuk menolak hadis-hadis yang menggalakkan supaya sentiasa menggosok gigi pada waktu-waktu tertentu. Kayak kita jumpa dah hadis dalam pengajian Nasa'i, ni pun kita jumpa dah sebelum ni, bahawa Nabi SAW sebut mana gosok gigi ni bukan semua waktu. Hak dikatakan untuk setiap kali solat itu tidak menjadi suruhan. Sebab Nabi kata laula an asyukka ummati, kalau tidak rasa berat. Jadi Nabi tak suruh kita gosok gigi setiap nak solat. Asalnya Nabi nak suruh takut jadi berat. Maknanya suruh itu tak berlaku lah. Tapi dalam riwayat lain sebut hak suruh gosok gigi ni mula-mula sekali yang paling ditekankan adalah bangun pagi. Pada tidur waktu malam tu bangun. Hak tu memang. Dan juga ketika ada riwayat ketika makan makanan yang berbau misalnya. Dan setengah riwayat kata tidur pada waktu siang pun gosok gigi juga. Tu ada waktu-waktu tertentu. Gitu. Jadi mana hadis tu? Tu sahih. Jadi nak lawan hadis tu tak boleh. Jadi hadis tu perlu diberi perhatian berbanding hadis ni. Sebab itulah saya baca dalam beberapa teks barulah dalam internet, dia kata isu gosok gigi sebenarnya kena ikut pandangan doktor juga. Sebab kadang-kadang gigi seorang tu kalau bermasalah, cara gosok pun dia ada, beruh gigi pun ada yang khusus. Semua tu dia bergantung dengan mana kita kata nasihat daripada pakar. Hak tu sebenarnya. Hak tu yang Nabi nak di sini. Sebab apa? Sebab kalau gigi, sebab itulah setengah-setengah ulama kata salah satu makna bersih bila kita gosok gigi, salah satu makna bersih adalah hilang bau. Tetapi kalau kis berlaku, gosok gigi, bau tak hilang lagi. 2-3 minit lepas tu berbau balik. Maknanya bukan isu gigi tu. Boleh jadi gusi, rosak dan sebagainya. Ataupun apa-apalah. Masalah maidah. Itu boleh berlaku. Jadi maknanya kalau kis-kis begitu, dia tidak sesat dengan gosok gigi saja. Sebab yang Nabi naknya bukan gosok gigi, bersih ruangan mulut tu supaya terasa segar. Tiba-tiba gosok gigi pun masih tak ada lagi, maknanya masalah lain. Jadi untuk supaya dapat sunnah ini kena buat rawatan lah. Tidak boleh sekadar gosok gigi saja. Itu dalam kalau dalam internet tu maknanya ada syarah-syarah dalam bahasa Arab lah, dia sebut begitu. Memang pun dalam kitab Tawdihul Ahkam pun ada sebut syarah Bulughul Maram itu. Syarah baru tu, antara syarah baru dia sebut begitu juga. Itu maksud gosoknya. Selain daripada nak buat saki-baki makanan kita makan tu, salah satunya bau tu sendiri. Bahkan kalau isu gigi ni, bau tu lebih kritikal. Nak berbanding katakan kadang-kadang adalah nasi pun, tapi tak bau pun, tidak mengganggu tu. Tapi nampak bersih sehari, tapi berbau kuat sehingga mengganggu. Itu masalah sebenarnya. Kemudian kena ingatlah hadis-hadis ini diletak di bawah taharah. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan nak salat. Taharah ni berkait dengan persediaan untuk supaya kita salat dalam keadaan tenteram, kita dan orang lain. Itu sebab tu dia letak di bawah bab taharah. Untuk tujuan itu. Baik, hadis yang ke-12, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsartu alaikum fis siwak. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah memperbanyakkan galakkan menggosok gigi atas kamu. Bukan Nabi suruh banyak gosok gigi. Nabi sebut supaya gosok gigi. Sebut tu banyak kali.
sebagai galakan yang serius supaya bersih gigi, gosok gigi. Tu Saya tengok dalam internet berkenaan dengan hak gosok gigi, dia ada satu apa ni kita kata mana satu program khusus lah. Dia sehingga kesan daripada tidak jaga ni, dia boleh ialah kita pun bukan bidang kita, cuma bila doktor tersebut dia kata kesan dia boleh membawa kepada penyakit tu. Mata dia ada kaitan tu. Ini kena tanya doktor, tapi dia sebut begitu. Tubuh jadi lesu, banyak masalah timbul kerana masalah gigi. Sebab itulah bila dia sebut gitu, kita boleh nampaklah rupanya penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siwak ni termasuk dalam amalan fitrah. Dalam riwayat sebut ia sebagai isyarat kepada bukan semata-mata nak bersihkan gigi, dia lebih kepada nak jaga kesihatan tubuh itu. Dia ke arah itu, bukan sekadar gigi saja, tidak. Kesan daripada gosok gigi. Kalau saya nak sebut lagi, dia tunjuk gambar tu, sehingga ada yang berulak gigi ni, ada ulak. Aku terlajak tak jaga tu, siapa begitu sekali. Cuba bayarkanlah kesan kepada tubuh tu. Baik, dalam hadis ini Hafiz Ibn Hajar berkata berkait dengan hadis ini. Kena tengoklah nota di bawah tu, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari bab gosok gigi pada hari Jumaat. Itu antara waktulah. Kalau dalam Sunan Nawawi sebut antara waktu yang ditekankan adalah untuk salat Jumaat, sebab salat Jumaat ni salat yang kehadirannya lebih ramai. Perlu lagi lah. Itu antara waktu yang digalakkan oleh Nabi ialah hendak hadir salat Jumaat. Baik, tak apalah. Hafiz Ibn Hajar berkata, aku bersungguh-sungguh, iaitu aku bersungguh-sungguh mengulangi tuntutan kepada kamu. Ni kata-kata Hafiz Ibn Hajar ni sebagai nak memperjelaskan mafhum hadis. Tidaklah sebagai huraian tafsir itu, tidak, tapi nak menjelaskan seolah-olah Nabi nak kata begini. Apa dia? Aku benar-benar bersungguh-sungguh mengulangi tuntutan kepada kamu supaya menggosok gigi, atau bersungguh-sungguh memberikan galakan supaya melakukannya. Ibn Tin berkata, maknanya aku sering menggalakkan kamu supaya melakukannya. Memang sepatutnya aku melakukan sedemikian dan kamu mesti mentaatinya. Al-Kirmani menyebutkan bahawa ia diriwayatkan dengan lafaz majhul. Majhul madhi, iaitu aku sering diperingatkan dari sisi Allah supaya menuntut dari kamu agar selalu melakukannya. Begitu ya. Maksud apa maksudnya? Maksudnya begini. Mana hadis berkenaan dengan penekanan Nabi terhadap membersihkan ruangan mulut dengan cara gosok gigi, berkumur ataupun guna apa sajalah, dia bukan dalam bentuk satu larah bahasa, tidak. Ada kadang-kadang aku disuruh, aku galak ke kamu, macam-macam bentuk laras bahasa itu. Telah disuruh aku, telah diperintah ke aku, macam-macam. Itu isyarat kepada bahawa galak ke gosok gigi ni suatu amalan yang diberi penekanan sebenarnya. Mana kita kena bagi penekanan kepada anak-anak itu. Kalau tidak, awal lagi gigi sudah punah, sudah gosok. Itu hadis ini menunjukkan gosok gigi merupakan satu sunnah yang sangat diberi penekanan. Dan kita telah jumpa hadis sebelum ini, dia ni termasuk dalam amalan fitrah. Bila kata amalan fitrah, dia bukan sunnah zaman Nabi saja, mana sunnah kepada Nabi-Nabi terdahulu. Begitu. Cumanya ada juga disebut, sebab dalam hadis Nabi disebut mana as-siwak mathharatul lil fam. As-siwak ni mathharatul lil fam wa mardatul lir rabbi. Gosok gigi ni sebenarnya untuk membersihkan ruangan mulut dan untuk dapat redha Tuhan. Di situ dia sebenarnya ada isyarat. Isyarat apa? Pastikan bahan yang kita guna tu kena halal. Kalau tak dapat redha Tuhan. Makna perlu ambil kira tu. Nak dapat redha Tuhan ni dia tak boleh kalau perkara tu haram dan tak ada kaedah lah. Sebab kadang-kadang ada perkara yang haram dalam situasi tertentu dibenarkan ketika darurat, itu halal. Ini kita bercakap dalam keadaan biasa. Maknanya kita kena tahu bahan yang kita guna. Sebab apa? Sebab semua ni berkait dengan nak salat ni. Jadi sesuatu yang kita gunakan untuk kita panggil obat gigi lah, kena pastikan yang halal. Kena pasti itu. Baik, hadis yang ke-13, Ana Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa 'indahu rajulan ahaduhuma akbaru min al-akhar fa awha Allahu ilayhi fi fadl as-siwak an kabbir
a'tis siwak akbarahuma. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gosok gigi. Ni cerita Aisyah kata Rasulullah gosok gigi. Aisyah cerita gitu. Bersama dia dua orang yang salah seorang lebih tua dari yang seorang lagi. Lalu Allah mewahyukan kepadanya tentang kelebihan gosok gigi supaya memberikan siwak kepada yang lebih tua. Jadi galak gosok gigi, Rasulullah gosok gigi. Dan Rasulullah bagi satu bahagian daripada kayu siwak itu untuk orang lain, yang mana di sini orang yang lebih tua mula-mula dibagi. Semua itu dalam rangka memberi galakan. Jangan kita suruh-suruh saja. Bagilah pada dia kayu obat gigi tu, bagilah pada dia buruh gigi. Makna selain daripada galakkan, sediakan pada dia kemudahan. Itu maksudnya. Seperti mana kerajaan buat ni lah, bila dia nak kita kata nak kempen gosok gigi, kan dia bagi percuma pada hari itu dah. Kepada kanak-kanak sukalah buh gigi percuma, bagi pada kanak-kanak. Orang tua apa ambil kalau bagi percuma. Ni untuk galakkan. Bila dia buat program, itu maknanya galakkan itu disertakan dengan kita bagi peralatan yang perlu untuk digunakan. Ni dia panggil hadis targhib lah. Hadis ni hadis targhib, hadis galakkan. Hadis ini sebagaimana hadis sebelum ini menunjukkan keutamaan mendahulukan orang yang berumur di dalam memberikan siwak. Sebenarnya bukan siwak saja, bagi apa saja seperti yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar tadilah. Nak bagi apa-apa pun diutamakan bagi kepada orang yang lebih berumur. Kalau mengikut muhallaq, sebelah kanan dulu. Itu lebih baik lagi. Mungkin hadis ini merupakan penjelasan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebelum ini, iaitu berkaitan dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah kukuk mana pun kita kena terima bahawa hadis ni ada yang dalam bentuk yaqazah, ada yang dalam bentuk mimpi berkait dengan peristiwa ni. Semua itu sama ada mimpi ke yaqazah ke, semua itu dalam bentuk at-targhib, galakkan supaya jaga kesihatan mulut itu dengan cara gosok gigi, dengan cara berkumur, dengan cara apa saja. Kalau zaman kita ni lagi banyak ada cecair tertentu yang disyorkan oleh doktor. Itu kita boleh guna. Dan sebab tu saya sebut, kalau dalam contohnya dalam syarah Sunan Nasa'i tu, mulut berbau ni, ada ketikanya mulut berbau ni kerana kita tidak bercakap. Padahal gigi kita bersih. Kita tak makan pun, lepas kita gosok gigi beberapa jam lepas tu kita tak makan apa-apa makanan pun. Cuma mulut berbau kerana boleh jadi tidur, boleh jadi kerana kita tak bercakap. Kita bekerja di pejabat jadi tak bercakap, fokus pada kerja tak bercakap. Ni menyebabkan orang Kelantan panggil paak mulut tu. Nak ayat wan pak mulut nak ayat wan bahasa Kelantan. Kira ambil lah nak faham tu tak. Mana pak tu bila tak bercakap ke dia jadi bau lah. Bau tu bukan kerana kesal makanan, kerana kesal mulut tidak aktif. Jadi tercapai ke tidak bau busuk tu hanya semata-mata dengan berkumur, tercapai juga. Ataupun guna apa ni kita panggil? Kelantan panggil coklat getah tu lah. Ada kan jenis pesen dia tak ada rasa, dia sekadar itu untuk bersihkan ruangan mulut. Tercapai juga maksud itu, tercapai juga. Itu. Tidak semestinya gosok gigi. Gosok gigi ni salah satu cara. Yang terakhirlah, sebab hadis ini ringkas saja. Hadis yang ke-14, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafdhulus salah allati yustaku laha 'ala as-salah allati la yustaku laha 70 dhi'fa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang yang mana seseorang yang solat dalam keadaan sebelum solat tu dia gosok gigi, mana dia ada kelebihan. Di sini dibandingkan kelebihan dia tu melebihi sembahyang orang yang tidak gosok gigi. Lebihnya sebenarnya 70 kali ganda. Orang solat dalam keadaan mulut berbau tak gosok gigi, dengan orang yang solat dalam keadaan dia bersihkan ruangan mulut, sama ada gosok, kumur dan sebagainya, lebihnya 70 kali ganda. Dalam riwayat ini cuba tengok 73 Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, bab berkenaan penekanan supaya menggosok gigi ketika ingin salat. Okey, boleh tengok di situ lah. Cumanya hadis ni ada masalah lah. Dari segi cuba bacalah di bawah tu. Tapi kukuk mana pun mana ada penekan lah. Cuma kelebihan sampai 70 kali ganda tu, saya bacalah di sini, cuba tengok bagi yang ada kitab ini.
Baik. Jadi Imam Baihaqi selepas dia kemukakan riwayat ini, dia buat komentar. Imam Baihaqi selepas dia kemukakan hadis ini, dia buat komentar. Dia kata hadis ni adalah salah satu hadis yang dibimbangi termasuk dalam tadlis. Mana berlaku syok, kita bimbang hadis ni, takut berlaku susupan daripada perawi. Riwayat lebih saja hak kata 70 kali ganda, takut hak tu merupakan tambahan. Bukan Nabi kata pun kita bimbang gitu. Takut berlaku susupan begitu. Tadlis daripada siapa? Dia sebut si Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Beliau tidak, sebab apa? Kebimbangan itu ada asas dia lah. Sebabnya beliau tidak mendengar dari Az-Zuhri, tetapi di sini di sini beliau meriwayatkan daripadanya. Tu Muhammad bin Ishaq bin Yasar tu. Dia tak dengar daripada Zuhri. Tapi di sini dia riwayat daripada Zuhri. Muawiyah bin Yahya As-Sadafi meriwayatkan daripada Zuhri, tapi beliau tidak kuat. Tapi kalau Muhammad bin Yahya As-Sadafi, dia meriwayatkan hadis ini daripada Az-Zuhri, tapi dia pula lemah. Dia tu perawi lemah. Diriwayatkan melalui jalan yang lain daripada Urwah daripada Aisyah, dan melalui jalan yang lain melalui Amrah daripada Aisyah. Kedua-duanya adalah dhaif juga. Imam Ibn Khuzaimah selepas meriwayat hadis ini berkata, saya mengecualikan, Ibn Khuzaimah kata, saya mengecualikan kesahihan hadis ini kerana saya bimbang Muhammad bin Ishaq tidak mendengar daripada Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Beliau hanya melakukan tadlis ketika meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim. Maknanya dia nak suruh orang terima ni, dia riwayat daripada Zuhri, padahal dia tak ada. Dia tak ada tu dengan Zuhri tu. Itu maksudnya. Ataupun tadlis ni, tadlis ni maknanya dia bahagian hak tak sedap hatinya, tak sedap hati yang kita kata, sebut fadilah tu. Hak tu muskil tu. Hak tu jadi berat tu sebab apa? Sebab berkait dengan perawi ni kata. Jadi sebut fadilah. Banyak tu. Sebab riwayat hak sahih lain hak dia kata tak ada sebut gitu. Tak ada sebut gitu. Tu dia kata kita tak sedap. Jadi hukum mana pun hadis ni termasuk hadis yang maknanya dhaif lah. Dhaif. Sebab dipertikaikan perawi dia tu. Cuma dia sebut sini beliau hanya melakukan tadlis ketika meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim. Lepas tu dia salah satu, boleh jadi juga dia ada tu. Dia sembunyikan seorang perawi tu antara dia dengan Zuhri. Dia tak sebut. Sebab kalau sebut tu, dia jadi tak pakar hadis ni. Boleh jadi juga begitu. Macam-macam lah andai ulama. Asasnya apa? Sebab dia tak mungkin dia dengar sendiri. Mengikut kajian ulama, dia tak mungkin dia dengar sendiri daripada Zuhri. Tak mungkin. Maknanya ada tu jatuh perawi tu. Dari sudut itulah. Jadi hukum mana pun maksudnya apa tu? Dhaif lah. Dhaif. Maksudnya dhaif. Okey, sedikit huraian. Maksud melebihi sembahyang yang lain di sini ialah lebih daripada segi fadilat dan tambahan pahala. Bilangan 70 di sini mungkin untuk menunjukkan banyak atau sememangnya dengan bilangan tersebut saja. Ini kerana angka 7 dalam bahasa Arab mungkin dengan makna taksir. Sebut tengok molek tu sebab dia tak tulis Arab, takut dia baca tatir. Taksir tu dengan 7 dalam bahasa Arab, 7 kali ganda, 700 kali ganda, 27 kali ganda. Itu isyarat kepada banyak dalam bahasa Arab. Sebab kita 1000, berapa ribu kali aku ayat. 1000 tu untuk ayat banyak, padahal 3 kali baru. Guna kalimah 1000 tu untuk menunjukkan banyak, bukan ayat jumlah secara ta'yin. Hal ni pun gitulah juga, iaitu menunjukkan banyak dan mungkin dengan makna tahdid, iaitu membataskan bilangan tersebut sahaja. Boleh juga, tapi kukuk mana pun hadis ni tadilah dipertikaikan oleh ulama. Mana tidak kuatlah. Jadi dia begini, terakhir saya nak sebutnya, baik. Bila pertikaian ini berlaku begini, apakah hadis ni kita tak boleh pakai langsung? Sebab ni bab fadilat ni, bab kelebihan. Kalau kita tak mau pakai apa dari sudut bilangan 7 apa ni disebut 70 kali ganda, kita tetap boleh terima orang yang gosok gigi ketika nak salat dia lebih baik daripada orang yang tidak gosok gigi. Hal tu memang boleh diterima. Bukan semata-mata hadis ni begitu, hadis-hadis lain. Itu maksud dia. Baik, hadis ke-15 tu kita akan bincang semula insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Cuma untuk maklumannya kelas kuliah Isya ni ada pada malam ni. Cuma untuk beberapa siri ni saya ambil tajuk khusus berkenaan dengan tabarruk
dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pedang, dengan sorban dan sebagainya, itu dia ada perbincangan khusus. Cumanya jadi beberapa siri itu sebab saya akan sebut dulu. Malam ini kita akan mula dengan pendedahan berkenaan hadis-hadis Nabi, bagaimana sahabat bertabarruk dengan Nabi, dengan tubuh Nabi, dengan yang berkait dengan Nabi, rambut Nabi, dan begitu juga tabi'i dan sebagainya. Itu dibincang dan ada riwayat. Kemudian akhir itu kita bincanglah perkara-perkara lain. Jadi saya rasa mungkin paling tidak pun 2 siri ataupun 2 kali kuliah ataupun 3 kali kuliah lah untuk bab tabarruk ni. Kitab ni agak tebal juga, saya pilih tajuk. Jadi malam ni adalah insya-Allah selepas salat Isya ni, lebih kurang kita ambil masa 45 minit insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.